Ketibaan yang arif lagi bijaksana, Tuan Hakim Mahkamah terbuka. Tuan-tuan sekalian, semua sudah hadir? Sudah, Tuan. Sekarang kita mulakan perbicaraan. Bahawasanya saya dengan sesungguhnya bersumpah di hadapan mahkamah yang mulia ini untuk bercakap benar. Siapakah nama kamu? Sofia binti Raub, Tuan. Baik, pendakwa raya, mulakan perbicaraan. Tuan Hakim, bahawasanya Sofia binti Raub pada 10 Januari 2023 antara jam 8 hingga 9 pagi telah dituduh menyebabkan kematian seorang nenek tua, Mekte binti Jali, 67 tahun di Taman Gagak Putih. Sofia binti Raub, adakah kamu faham akan tuduhan yang dikenakan ke atas kamu? Faham, Tuan. Adakah kamu mengaku salah? Tidak mengaku salah, Tuan. Baiklah, kes kamu akan dibicarakan. Adakah kamu memakai peguam? Saya orang miskin, Tuan. Saya tak ada duit nak bayar peguam. Oh, itu tidak jadi masalah. Kita ada peguam percuma yang sedia berkhidmat untuk orang miskin macam kamu. Pegawai, sila panggil peguam bela untuk masuk ke mahkamah. Peguam bela diminta masuk ke ruang perbicaraan sekarang. Baik, Tuan Hakim. Kenapa lambat? Tengah tengok drama, Tuan Hakim. Tak habis-habis drama. Siapa pelakunya? Kim Bam, Tuan. Itu saja yang kamu tahu. Peguam bela, ini ada satu kes untuk kamu. Sedia berkhidmat, Tuan. Untuk bangsa dan negara. Peguam bela, ini pelanggan kamu, Sofia binti Raub, yang telah dituduh menyebabkan kematian seorang nenek tua secara tidak sengaja pada 10 Januari 2023 antara jam 8 hingga 9 pagi di Taman Gagak Putih. Saya beri tempoh 5 minit untuk berunding dengan pelanggan kamu. Masa sudah cukup. Baik, kita sambung perbicaraan. Sofia binti Raub, adakah pada 10 Januari 2023 antara jam 8 hingga 9 pagi kamu berada di Taman Gagak Putih? Ya, benar, Tuan. Dan dalam waktu yang tersebut itu, seorang nenek yang sedang berjoging telah terpijak kulit pisang yang kamu buang, lalu tergelincir dan jatuh. Kejadian itu menyebabkan pinggangnya patah dan dia mati dalam perjalanan ke hospital. Adakah kamu mengaku bahawa kenyataan ini benar? Kenyataan itu tak benar, Tuan. Saya ulang, adakah kamu makan pisang pada waktu tersebut? Betul, Tuan. Dan kulit pisang itu kamu yang buang, bukan? Itu tidak benar, Tuan. Awak tidak mahu mengaku? Saya tak mengaku, Tuan. Benar-benar tidak mahu mengaku? Saya tak mahu mengaku, Tuan. Saya tak bersalah. Awak mesti mengaku. Bukti dan fakta sudah cukup untuk saya mensabitkan kesalahan awak. Tuan Hakim, saya membantah tindakan pendakwa raya. Pendakwa raya nampaknya cuba untuk menekan anak guam saya. Pendakwa raya, saya fikir soalan awak sudah selesai. Awak boleh duduk. Baik, Tuan. Sekarang, giliran peguam bela untuk mengemukakan soalan. Dipersilakan. Sofia binti Raub, benarkah pada 10 Januari 2023 antara jam 8 hingga 9 pagi kamu berada di Taman Gagak Putih? Ya, benar, Tuan. Dan pada waktu siang tersebut, kamu telah makan sebiji pisang berangan. Kemudian, kulitnya yang kamu tidak lalu nak makan, kamu buang ke dalam tong sampah yang tersedia oleh pihak yang berwajib tetapi sudah rosak pintunya. Ya, benar sekali, Tuan. Dan kamu sedar bahawa tugas membaiki pintu tong sampah itu bukan tugas kamu? Ya, Tuan. Lalu kulit pisang yang kamu buang ke dalam tong sampah itu ialah satu perbuatan yang sudah cukup memperlihatkan kesedaran sivik kamu. Malah kamu telah menunjukkan contoh yang baik. Ya, betul, Tuan. Yang Arif, peguam bela cuba memutarbelikkan kenyataan. Yang Arif, soalan saya belum tamat. Saya harap pendakwa raya tidak mengganggu perjalanan mahkamah. Pendakwa raya diminta bertenang dan kembali ke tempat duduk. Yang Arif, saya sambung kembali soalan saya. Ya, Cik Sofia, setelah kulit pisang itu kamu buang ke dalam tong sampah, maka datanglah seekor kambing yang tak amat kurus dan lapar. Lalu, dia makan sisa buangan di dalam tong sampah itu dengan rakusnya sehingga kulit pisang itu telah tercampak keluar ke jalan raya. Yang Arif,
hujah Peguam Bella tidak logik. Tidak masuk akal sama sekali. Kambing yang lapar tidak makan kulit pisang dan mengaisnya keluar. 1 kad kuning untuk pendahulu raya. Sila duduk. Peguam Bella, sila teruskan. Yang Arif, saya sambung kembali hujah saya. Adapun kambing yang tersangat kurus dan lapar juga tersangatlah letihnya sehingga mata pun sudah menjadi kabur dan berpinar-pinar. Ini telah menyebabkan kambing itu tak nampak kulit pisang sehingga terkaislah olehnya makanan kegemarannya itu ke atas jalan raya. Malam tak berbau, seorang nenek yang sedang berjoging menghampiri kambing itu. Lalu kambing itu terkejut dan cabut lari. Nenek tua itu terpijak kulit pisang dan jatuh. Maka sampailah ajalnya, dia pun mati. Dengan ini jelaslah bahawa Sofia binti Raud tidak terbabit dalam soalan ini. Yang bersalah bukannya Sofia, tapi kambing kurus. Oleh sebab itu, bukan Sofia yang perlu dihukum. Sebaliknya kambing kuruslah yang perlu dihukum. Ya Yang Arif, saya kira fakta-fakta cukup jelas dan tidak meragukan dan saya mohon Mahkamah Yang Mulia jalankan keadilan dengan membebaskan Sofia binti Raud daripada tuduhan membunuh secara tidak sengaja tanpa syarat. Sekian hujah-hujah saya. Mohon pertimbangan Yang Arif. Tuan Hakim, terima kasih. Pendahulu raya, ada hujah-hujah tambahan? Pada hemat saya, Sofia binti Raud ialah pihak yang bertanggungjawab dalam kes ini. Kalau Sofia tidak membuang kulit pisang, maka kambing tidak boleh mengaisnya ke jalan raya dan seorang nenek tua tidak boleh memijaknya. Atas alasan itu, saya mohon Mahkamah Keadilan ini menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya ke atas Sofia binti Raud. Sekian Yang Arif, terima kasih. Peguam Bella, kalau ada hujah-hujah tambahan, dipersilakan. Arif, saya tegaskan kembali hujah saya bahawa Sofia binti Raud telah membuang kulit pisang ke dalam tempat yang wajar dan betul. Maka dengan itu, ternyatalah Sofia binti Raud tidak melakukan apa-apa kesalahan. Pendahulu raya, ada apa-apa lagi? Mahkamah ini untuk manusia, bukan untuk binatang. Macam mana kita nak hukum kambing? Setiap binatang peliharaan mesti ada tuannya. Tuan empunya kambing itulah yang perlu dihukum. Kalau tidak ada yang mahu mengaku, Maka, kambing itu harus menjadi hak milik pihak yang berwajib. Sudah. Hujah-hujah kamu berdua itu sudah selesai. Harap bertenang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah meneliti hujah-hujah daripada kedua-dua belah pihak, Mahkamah dengan ini mengambil kesimpulan bahawa pendahulu raya telah gagal mengaitkan kes ini dengan tertuduh. Dan sebaliknya, Peguam Bella telah dapat meyakinkan Mahkamah tanpa keraguan bahawa Sofia binti Raud tidak melakukan kecuaian dan seterusnya dibebaskan daripada tuduhan membunuh Mektis binti Jalil secara tidak sengaja. Dan atas kuasa yang ada pada saya mengeluarkan perintah supaya tuan kambing itu dicari sampai dapat. Kalau tidak ada yang mengaku, maka kambing itu menjadi milik pihak yang berwajib. Dan perintah ini juga dikeluarkan supaya tong sampah itu dibaiki dengan segera oleh pihak yang bertanggungjawab. Mahkamah akan berehat selama 20 minit. Baiklah, tempoh rehat sudah tamat. Mahkamah kembali bersidang. Tertuduh 2 diminta masuk. Sila angkat sumpah. Aku dengan ini bersumpah akan berkata benar. Siapakah nama kamu? Nama aku Nishimura. Kamu berasal dari mana? Aku asal dari Ulu Dungun. Pegawai? Mana pendahulu raya? Belum sampai lagi, Tuan. Cepat, cari pendahulu raya dengan segera. Baik, Tuan. Mengapa kamu lambat, wahai pendahulu raya? tengah melabur Tuan Hakim, tersalah makan colek ubi. Buah kelubi? Itu kan makanan beruang. Tapi saya jumpa dalam beg Tuan. Mari kita teruskan sidang. Baiklah Yang Arif, bahawasanya kamu Nishimura pada 20 Mac 2023 telah dituduh mencuri seekor borok subsidi milik Kerajaan Malaysia dari stor JKK Ulu Dungun. Nishimura, adakah kamu faham akan tuduhan yang dikenakan ke atas kamu? Aku tidak faham akan istilah beruk subsidi. Pendahulu Raya, harap perincikan istilah beruk subsidi yang tidak difahamkan oleh Nishimura. Yang Arif,
Mohon tempoh 2 minit untuk merujuk kamus. Yang Arif, adapun beruk itu menurut kamus The Advanced Dictionary of the Modern English for the Malaysian World, terbitan syarikat Cetak Rompak Sdn Bhd. Adapun istilah beruk itu dapatlah diperincikan sebagai is kind of animal which have a short tail and the body full with bulus and like to eat bananas and many people call monkey. Adapun makna subsidi itu menurut kamus yang sama, muka surat 300/2 baris 5 dari bawah, dapatlah diperincikan sebagai maknanya is a subsidy. That's all ya, Tuan Hakim. Well done, well done. Adakah kamu sudah faham, wahai Nishimura? Aku semakin tidak faham dan bolehkah pihak pendakwa raya menggunakan bahasa Melayu? Ya. Saya juga sudah lupa. Kita sudah merdeka selama 66 tahun. Seharusnya kita menggunakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita dalam mahkamah yang mulia ini. Pendakwa raya, sila huraikan menurut bahasa Melayu. Perintah dijunjung ya Yang Arif. Adapun istilah beruk itu menurut kamus yang tersebut itu, dan apabila diterjemahkan maknanya ialah sejenis binatang yang mempunyai ekor pendek dan badannya penuh dengan bulus. Bulu. Dan ia sangat suka makan pisang, sama dengan hobi tuan. Istilah subsidi itu pula apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu lama artinya subsidi. SABSIDI. Dan kalau menurut bahasa Melayu baharu yang baku artinya subsidi. SUBSIDI. Sekian adanya, wassalam. Cakap. Adakah kamu sudah faham, wahai Nishimura? Faham sikit-sikit, Arif. Sikit-sikit, kira bolehlah. Jadi, Nishimura, adakah kamu mengaku salah? Aku mengaku salah, Tuan. Tapi aku mahu bercakap sedikit. Dibenarkan. Tapi sikit saja tahu. Aku berasa ibu beruk itu sudah hamil dan ingin kembalikan ibu beruk itu kepada yang berhak untuk memelihara anaknya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah mempertimbangkan dengan penuh adil dan saksmana, maka saya dengan kuasa yang ada pada saya ini memerintahkan Nishimura memelihara ibu beruk itu sehingga selamat melahirkan anak. Kalau anaknya jantan, namakan Mak Yeh. Dan kalau anaknya betina, namakan Metesa. Lalu, apabila habis tempoh pantangnya, maka ibu perut itu haruslah dipulangkan kepada yang berhak. Dan sebagai dendanya, sehingga anak beruk itu mencapai umur akil bahlil, maka Nishimura terpaksalah memanjat kelapa dengan anak beruk menjadi tuannya. Dengan ini, selesailah pembincangan kita. Mahkamah bersurai.